Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah kita sudah live? Belum? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita nak start, kita nak test dulu. Di, adakah kita sudah live? Seperti biasa. SOP seperti biasa untuk memastikan yang anda dengar apa yang tengah saya katakan. Alright. Dan saya tidak bercakap seorang-seorang. Okey, baik. Dan confirm kita dah live. Baik. Um, Salam Idul Fitri Ma'al Zahir Batin daripada Coach Azhan Safetyman. Rasanya belum lagi terlambat untuk mengucapkannya kepada anda semua rakyat Malaysia. Dan video kali ini adalah dimotivasikan daripada satu post. Mula-mula saya nampak post ni dekat grup Triple S SHO Jobs dekat Telegram. Saya respon kat situ dan lepas tu saya nampak gambar yang sama, gambar posting yang sama dipost di Facebook oleh rakan saya Arif Hamzah. Anda ingat Arif Hamzah yang kongsi pasal lifting plan hari itu? Okay. So rupa-rupanya dia berasal daripada satu grup mana entah, saya pun tak tahu. Okay. So tentang dia tulis kat sini, please tell to all member jangan ambil safety course kat luar, ramai tak ada kerja, market jatuh gila. Part time and consultant please bagi jalan untuk yang tak ada kerja. Kesian ramai susah nak dapat kerja, jangan rugikan duit kamu belajar safety, dah tak perlu argument dengan I, please think your future, TC, all the best. Dan yang menariknya, yang menulis post ni adalah gambarnya, gambarnya adalah seekor monyet. Dan daripada posting orang yang mempunyai gambar monyet ni, ramai pula yang respon. Dan interestingnya saya ada nampak nama yang saya kenal di situ. Okay. So untuk Waalaikumsalam Tuan Syukur. Apa khabar? Apa khabar? Sejuk ke angin di sana? Okay. So video ni saya nak respon kepada komen-komen negatif yang mana bagi saya sebenarnya ada yang lebih positif supaya especially anda yang sedang bermasalah untuk cek kerja sekarang dan kemudian kepada fresh grads terutamanya, okay, supaya anda dapat a better view about this issue. Okay, this isunya apa? Isu yang pertama ialah isu ramai tak ada kerja, market jatuh gila. Okay. Dan isu ni kalau dikupas lagi, banyak lagi lah dia punya punca-puncanya. Okay, ceritanya macam ni. Dekat Malaysia ni, isu ramai tak ada kerja, market jatuh gila, ianya bukannya eksklusif kepada bidang safety and health sahaja. Boleh? Sebab saya daripada bidang perakaunan. Saya ada diploma perakaunan. Yang mana saya boleh buat kerja-kerja account. Tak, bukan kerja account sebenarnya. Tak, belum sampai level accountant. Tapi kerja-kerja perakaunan saya boleh buat lah. Buat ledger, buat balance sheet, imbangan duga, segala benda tu, depreciation, sedikit tentang costing, finance. Saya boleh buat benda tu. Dan tengok di mana saya sekarang. Okay. So ceritanya, benda ni berlaku kat mana-mana bidang pun. Ianya bukan sesuatu yang eksklusif dengan bidang OSH. So, kalau anda nak berhenti kat bidang OSH, jangan masuk bidang OSH. So, anda nak masuk mana? Accountancy. Masuklah. Lepas tu bising.
Tak ada kerja juga. Lepas tu nak masuk mana pula? Nak masuk mana? Engineering. Tak, ceritanya kalau anda boleh buat engineering awal-awal, anda tak buat safety. Sebab engineering is a better feel dari lebih profesional, better pay bagi saya lah berbanding dengan safety ni. Sebab safety ni datang daripada atas, engineering datang daripada industri. So ini totally dua different field, okay? Dua perkara yang berbeza, keperluannya datang daripada dua perkara yang berbeza. Okay, ramai tak ada kerja, dan ramai tak ada kerja ni, benda ni berlaku sepanjang tahun. Saya tak pernah jumpa mana-mana tahun yang tak ada orang komplain susah dapat kerja. Tak pernah. Tahun ni mungkin lebih teruk, tapi ceritanya setiap tahun sama. So, first of all, jangan nak overreact dengan benda-benda tak ada kerja ni. Anda mungkin overreact sebab anda sendiri cari kerja tak jumpa. Okay, so that's the first one. Okay, second, apa lagi yang ada ni? Okay, so tempat saya sebelum ni open position SHO, resume hantar daripada kosong sampai powerful. Lastly, management pilih average experience, SHO paling dekat dengan site, paling penting. Demand gaji paling rendah, zero experience, awal-awal dah kena tolak topi. Feel sorry for them. Okay, maafkan saya. Zero experience awal-awal dah kena tolak tepi. Benda ni contohnya macam anda nak hantar kereta. Anda nak servis kereta. Anda nak servis kereta, contohlah buat alignment kan. Anda nak hantar kat siapa? Anda nak hantar kedai yang memang dah lama buka, memang hari-hari buat buat service alignment pada harga yang average around RM50, ataupun anda nak hantar kepada katalah anak jiran yang baru baru je graduation, pernahlah buat latihan industri dekat 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 kilang mana entah, dekat kedai workshop mana entah, untuk buat alignment. So anda nak hantar kat mana? Mungkin ada setengah anda nak hantar, okeylah bagilah peluang kat budak tu. Mungkin hasil dia kerja dia okey lah. Kalau macam saya pergi cari yang kedai. Kenapa? Dia buat kerja nombor 1. Confirm siap. Sebab peralatannya ada, kemahirannya ada, pengalaman dia ada. So, kalau ada apa-apa problem, mereka boleh selesaikan dengan segera. Berbanding dengan budak yang baru grad ni, pengalamannya pun entah ada entah tidak. Kita pun tak tahu sebab dia yang cakap kat kita kan. Nak kata cakap tak percaya anak jiran kan kesian pula kan. So, macam itulah. So, management kena buat sound decision yang according to their capability dan juga needs at that time. So, ada masanya management perlukan experts. Ada masanya management, kita punya keadaan sekarang ni okey. Tak adalah isu yang berbangkit sangat pun. So, kita ambil yang level tu, dah lah. So, anda nak kena matching dan anda nak kenal pasti apakah keperluan klien semasa offer servis anda. That's basic. That's basic dalam mencari kerja. Did you do that? Did you do that? Did you ask them? Adakah anda tanya mereka kenapa position ni diperlukan? Ada tak? Ada tanya tak? Ikhlas cakap. Ada tak? Selain daripada tanya berapa gaji nak bagi. Okay? Baik. HSC makin lungkup, budak-budak baru nak up minta kerja gaji 1,500 pun ambil jilaka betul. Okay.
Sekiranya anda adalah seorang yang berpengalaman lebih daripada 3 tahun dan anda tergugat dengan budak baru naab yang minta gaji rendah, saya panggil itu kelakar. Sebab anda sebagai pengamal OSH yang berpengalaman 3 tahun dan ke atas, anda berpengalaman buat kerja-kerja OSH lebih baik berbanding dengan budak yang baru grad. Setuju? Okay? So, perbezaan antara anda yang berpengalaman dengan yang tak berpengalaman ni ialah kat mana? Dekat kualiti. So, contohnya lah kan, anda minta gaji berapa? Katalah 8,000. So, bagi saya, anda minta gaji 8,000 tu kelakar. Kenapa standard anda minta gaji 8,000? Anda patut minta 12,000. Sebab saya rasa standard saya 12. Kenapa anda minta 8? Anda menjatuhkan market. Bayangkan. Anda, katalah standard anda ialah 8. Saya masuk, saya tutup saya punya bisnes, saya masuk semula kerja. Dan saya minta kerja jadi manager pada gaji 5,500 saja. Rosak tak anda punya market? So, anda nak lebih takut orang macam saya dan juga kawan-kawan saya yang level-level sama macam saya, kami ni minta gaji lebih rendah. Anda nak kena takut tentang itu. Sebab management akan tanya, hey, I boleh dapat Mercedes pada harga 75,000. Kenapa I nak beli Proton pada harga 60,000? I boleh beli iPhone berapa? iPhone 11 sekarang ni pada harga 800. Kenapa I nak beli Samsung pada harga 700? Nampak tak standardnya tu? Okay. Dan dulu site ni lebih duit, sekarang tak lagi. Ada orang Malaysia akan projek ada mega, barulah berguna set-set yang ada, kau tak dibiarkan dimakan di anai-anai. This one is accurate. Yes. Malaysia, bukan sekadar Malaysia, dunia sebenarnya sedang mengalami gawat sekarang. Ini di-announce oleh uh, apa? World Fund tu, Bank Dunia. Bank Dunia dah announce benda ni sebelum COVID-19 ataupun masa PKP satu. Okay? So, bila gawat ni, maksudnya apa? Maksudnya industri dah tak rancak macam dulu. Okay? Lebih, bila industri tak rancak, bisnes tak rancak, maka pekerjaan pun semakin berkurangan. Dan bila pekerjaan makin berkurangan, hasilnya apa yang kita ada sekarang ni lah. Okay? So yes, so projek-projek mega adalah penting untuk kita punya career. Terutama sekali bidang OSH. Sebab satu company biasanya ada seorang safety officer. Saya pun tak faham kenapa safety officer tak nak ambil lagi pekerja baru. Anda dah masuk dalam. Ambil lah yang fresh grad ni sebagai assistant ke apa ke. Bos tak bagi, itu alasan. Sebab anda dah masuk. So anda sepatutnya pandailah macam mana nak tarik orang. Bagi saya, orang yang bagi alasan bos tak bagi ni, mereka sebenarnya cuma jaga poket sendiri je. Itu bagi saya, pendapat peribadi saya. Waalaikumsalam, Hanif Aziz. Very long time no see. Baik, yang seterusnya. Kursus Triple S, SHO selagi boleh buat college atau buat selagi boleh. College atau you buat. Mereka buat aja tanpa peduli pasaran kerja safety di luar sana, jadi mereka kenyang bro. Kasihanlah pada pelajar-pelajar yang banyak labur duit ambil kursus safety. Penghujungnya tak ada kerja. Sepatutnya pihak yang berkuasa kontrollah sedikit keadaan lambakan pengangguran SHO Triple S sekarang ni. Yang ini pun lagi satu kelakar ni. Apa kaitan
college, universiti buat safety dengan pihak berkuasa kontrol keadaan lambakan. Apa kaitan dia? So, adakah anda faham apakah business university dan juga business college? Mereka kena buat program, kursus, persijilan, ijazah, master. Itu adalah bisnes mereka. So, kalau mereka tak buat kursus, tak buat diploma, tak buat ijazah, anda nak suruh mereka buat apa? Dan kemudian, adakah universiti, college ni mereka paksa student untuk masuk ke kos-kos ni? Ada ke? Adakah anda buat begitu? Adakah anda dulu masuk ke universiti sebab kena paksa? Saya tahu jawapannya ialah 90% rakyat Malaysia masuk ke universiti sebab kena paksa. Sebab kena paksa ataupun terpaksa, sama je lah. Contohnya, nak masuk universiti, apply computer science tapi dapat perakaunan. Tak apalah, janji masuk universiti, masuklah perakaunan walaupun tak pernah belajar akaun langsung sebelum tu. Ha, nampak? So kat situlah bermula masalahnya. Kita masuk universiti kebanyakannya adalah terpaksa. Bukannya atas dasar pilihan kita sendiri. Kalau daripada kecil, kita memang dah di-groom supaya jadi angkasawan. So kita dah straight, oh kita nak masuk ke USM, kita nak belajar pasal angkasa lepas. Lepas tu nak pergi ke NASA, kerja kat NASA. Belajar pasal angkasa lepas. So kita route-nya macam tu. Ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan orang yang komplain-komplain ni, bila jumpa saya, sebab saya buat servis coaching untuk orang-orang yang cari kerja ni, saya tanya, umur 30 nanti nak kerja apa? Tak ada jawapan. Sebab apa? Mereka ikut satu prinsip ni iaitu follow the flow. So when the flow stop, jamnya jadi macam ni lah, dia melimpah pergi ke Facebook. So, pasang cita-cita. Pasang niat. 10 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, anda nak buat apa? Barulah anda rasa berbaloi untuk hadap semua benda-benda ni dan ada lebih banyak idea. Tak begitu stres. Okay? Baik. Saya ada yellow book, insyaAllah bakal jadi pemain motor. Haha, macam-macam dah cuba, macam-macam dah belajar dari wireman, PW, for safety, scaffolder, work leader, hahaha. Okay, orang ni adalah orang yang kuat berusaha. Nasihat saya kepada orang yang kuat berusaha ni ialah pasang cita-cita. Anda kerja kuat-kuat tapi anda tak pasti nak ke mana pun masalah. Dan anda akan berusaha terlalu kuatlah di mana orang lain usahanya taklah sekuat anda pun boleh dapat apa yang mereka nak, sedangkan anda perlu ambil masa dan juga ambil dan keluarkan modal yang lebih banyak. Okay? So bila anda ada cita-cita, anda lebih clear. Anda nak jadi apa? Contohlah kalau dah niat nak jadi scaffolder kan, so belajarlah scaffolder, kerjanya macam mana, kerjanya dekat mana, scaffolder ada berapa berjenis, ada berapa careernya and so on. Okay? So saya doakan dia berjaya jadi pemain motor kali ni. Yang seterusnya betul tu. Sekarang susah nak cari job safety. Bukan tak usaha mencari tapi memang tipis lah nak dapat. Bagi tahu saya kerja apa yang tebal nak dapat kerjanya. Jaga tol. Senang dapat. Saya cabar anda. Pergi ke job street sekarang. Cari job mana yang paling senang nak dapat, pergi apply. Okay? So, kalau kita cerita pasal susah, ianya memang akan susah, susah, susah dan susah. Okay? Saya bagi contoh seorang ni. Nama dia Rifai Sabah. Cerita dia menarik. Bermula daripada kilang kecil.
Dia transfer pergi ke Pengerang dan sekarang dah jadi manager pada sebelum umur dia 30. Dan dia dapat jadi safety and health officer yang dia pergi dia pergi exam dia 4 kali kalau tak silap saya. Tu. Tu contoh dia. So, usah fokus pada masalah. Fikir kepada penyelesaian. Apa yang anda nak dalam hidup? Apa yang anda nak dalam kerjaya? Dan kemudian start fikir apakah kekuatan yang anda ada untuk capai apa yang anda nak tu. Kekuatan kita ada dua. Yang nampak dengan yang tak nampak. Contohnya, uh, tubuh badan yang sempurna, kesihatan yang sihat, kereta yang kita ada, handphone yang kita ada. Yang tak nampak contohnya pengalaman, ilmu, doa dan sebagainya. Dan kemudian find out lah strateginya. Sekiranya anda fikir seorang tak boleh dapat, dia ada satu spesies orang dekat market ni, nama dia coach. Ini tugas coach, membantu orang-orang yang kuat berusaha ni untuk dapatkan apa yang mereka nak dengan lebih cepat. Dan semuanya kita letak di sini. Okay. So, konteks saya, sekiranya anda nak kejayaan hadir lebih cepat, dengan lebih pantas, dengan segera. Dan of course, servis ni berbayar. Dan usah layan ya benda-benda negatif ni. Lagi anda layan negatif tu, lagi itulah roda anda tu akan stay di situ. Right? So, setakat di sini sahaja. Terima kasih kepada rakan-rakan yang join. Hanif Aziz, apa cerita? Cerita cek kerja bro? Okay, baik. So, sehingga kita berjumpa dalam perkongsian lain. Tomak Ninah and be safe. Tegahan Safety Man.